ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Serta tidak lupa kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan kita dan kejahatan hawa nafsu kita. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqibah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang tersebut diciptakan pasangannya. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu, sentiasa bertakwa kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan dan mengampunkan dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan. Dan perkara yang diada-adakan merupakan perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah masih lagi memberi kita kesempatan, kesihatan, keinginan untuk meneruskan lagi tanggungjawab seorang Muslim mempertekadkan keimanan serta ketakwaan dengan cara menuntut ilmu Allah.
Walillahil hamd. Kita masih lagi dalam pengajian hadis Al-Arba'in An-Nawawi, kitab 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah selesai hadis yang pertama terkait dengan niat. Dan sekarang kita masih lagi dalam hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, walillahil hamd, kita telah selesai membahas terkait dengan rukun Islam. Dan juga alhamdulillah kita dah selesai membahas terkait dengan rukun iman. Dan minggu lepas, kita telah bahas soalan yang seterusnya yang ditanya oleh Jibril. Yang mana Jibril tanya soalan untuk mengajarkan hakikat agama Islam kepada kita. Sebagaimana akhir hadis nanti yang kita ketahui, Nabi SAW menerangkan kepada Umar bahawa orang yang datang adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Apabila Jibril datang untuk mengajarkan agama kita, maka Jibril mulakan soalan dengan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan ini menunjukkan bahawa dalam kita beragama ada tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah merupakan tingkatan Islam, kemudian seterusnya tingkatan iman, dan kemuncaknya kesempurnaan seseorang beragama di sisi Allah adalah tingkatan al-ihsan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita terkait dengan tingkatan yang tertinggi untuk kita berusaha raih agar kita menjadi seorang yang muhsin di sisi Allah. Dan sebelum itu kita sebaiknya untuk ulang kaji, dan kita ulang kaji terus di smartboard insya-Allah. Okay, mungkin ada yang tak sempat ikut kelas pada minggu lepas, tapi insya-Allah hari ini kita akan ulang kaji secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas terkait dengan al-ihsan. Okay, soalan yang ketiga yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbunyi, akhbirni anil ihsan. Ini. Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, berikanlah aku kabar, kabarilah aku tentang apa itu al-ihsan. Kemudian apa jawapan Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan kita telah tegaskan bahawa jawapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan Jibril merupakan rukun ihsan, bukan ta'rif ihsan. Sebagaimana jawapan yang diberikan oleh baginda Nabi terhadap soalan yang sebelumnya. Kan? Soalan yang pertama, Jibril tanya apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi SAW jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah ila akhir ar-rukun. Nabi sebut tentang rukun Islam. Kemudian Jibril berkata, sadaqta. Engkau benar, wahai Muhammad. Kemudian, akhbirni anil iman. Kabarilah aku, apa itu iman? Dan Nabi pun jawab iman dengan jawapan tentang rukunnya. Jadi ihsan di sini Nabi jawab bukan sebagai ta'arif, akan tetapi ia adalah rukun. Okay, apa beza ta'arif dengan rukun? Okay, apa ta'arif Islam? Siapa masih ingat lagi? Apa ta'arif al-Islam? La, na'am. Fi rukun wa fi ta'rif. Ni ta'rif, ni rukun. Okey, rukun Islam macam mana yang Nabi SAW jawab? Syahadah. Ada 5 kan? Kemudian ila akhir. Okay, ta'rif ni apa? Ta'rif mesti kita akan bahas tentang lughawi dengan syar'i. Ta'rif secara lughatan dan ta'rif secara syar'an.
Siapa yang masih ingat lagi? Mungkin nanti boleh scroll ni, komen ni. Ada yang jawab ke? Bang, apa maksud Islam? Kita nak dakwah orang masuk Islam kan? Lepas tu orang tanya, apa sebenarnya kalimat Islam tu apa? Islam kan bahasa Arab. Kalau nak jadikan Melayu, apa maksud Islam? Okay, Islam secara lughatan daripada kalimat apa? Istaslama yastaslimu. Ataupun kalau kita nak ambil daripada perkataan Muslim, orang yang Muslim, daripada perkataan aslama yuslimu. Tapi asal kalimat dia adalah sin, lam, mim. Salam. Kan? Okay, apa maksud salam? Assalamualaikum. Sejahtera. Selamat. Kan? Itu secara bahasa. Manakala secara syarak, Islam adalah kita menyerahkan diri kita. Ingat tak? Syarat tawakal apa? Surah Yunus, 2 syarat tawakal. Islam dan iman. Kita betul-betul serahkan diri kepada Allah dan kita jalankan keimanan yang teguh baru kita boleh bertawakal. Jadi Islam secara syarak adalah kita serahkan diri kepada Allah. Ta'arif yang diberi oleh para ulama, Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Syirk wa ahlihi. Islam secara syarak, kita menyerahkan al-istislam lillah bitauhid. Kita serah bulat-bulat diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kemudian poin yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan mentaati kepada Allah dan menjalankan bagi Allah segala ketaatan yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik berserta ahli-ahlinya. Baru orang tu dikategorikan sebagai seorang Muslim. Dia serahkan diri dengan tauhid, dia buktikan ketauhidan dia dengan amal, iaitu mentaati Allah. Kemudian dia berlepas diri dengan syirik dan orang-orang syirik. Kalau salah satu tiga ni tak ada, dia belum seorang Muslim. Dia dah betul-betul tauhidkan Allah, tapi tak solat, tak bayar zakat, dia belum Islam. Okay, dia dah tauhidkan Allah, kemudian dia dah melakukan amal soleh, tetapi masih lagi melakukan kesyirikan. Amalannya terbatal. Jadi 3 syarat ini yang telah dirumuskan oleh para ulama. Okay, kita dah masuk Islam pula. Sekarang kita di ihsan. Okay, jadi begitu juga al-iman. Ada lughatan wa syar'an maksudnya. Kemudian ada rukunnya. Rukun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu adalah rukun. Kemudian datang soalan seterusnya, akhbirni anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, merupakan ta'rif ke rukun ihsan? Rukun Habib. Jawapan Nabi kepada soalan Jibril merupakan rukun kepada ihsan. Rukun adalah ta'rif bagi sesuatu perkara tu, kita menerangkan makna perkara tersebut. Apa makna di sebalik itu? Ta'rif maknanya. Tapi rukun adalah perkara yang harus kita hadirkan kita buat benda tu. Okay, makna solat apa? Mengangkat takbir, kemudian melakukan beberapa pergerakan dan dia akhiri dengan salam. Betul? Itu makna solat. Tapi rukun solat? Rukun solat apa yang ada di dalam solat? Bersuci,
kan? Membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu benda yang di dalam solat. Begitu juga ni. Ta'arif ihsan, nanti kita akan baca. Manakala anta'budallaha ka'annaka tarah tu, kita kena hadirkan benda tu ketika kita melakukan sesuatu perkara yang ihsan. Okey, boleh faham Betul, faham? Jadi, maksud benda tu. Manakala rukun, apa yang ada dalam benda tu? Perbuatan. Paling senang solat lah. Rukun solat dengan ta'arif solat, satu benda yang berbeza. Okey, jadi apakah ta'arif al-ihsan? Ta'arif al-ihsan secara bahasa merupakan kata terbit daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Iaitu berbuat baik. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, ahsana, kita buat baik. Kalau hasana, benda yang baik. Kalau tahasana, saling berbuat baik. Itu luasnya bahasa Arab. Tambah satu perkataan, bertambah lagi makna. Asal kalimat dia adalah hasana, baik. Tapi ditambah alif, ahsana, maka dia buat baik. Contoh lain. Apa bagi perkataan? Contoh lain misalnya aktaba mafi. Okey, syariba, minum. Misalnya syariba yashrabu, minum, betul tak? Tapi kalau beri minum, kalau kita beri minum, syariba tu kita minum. Tapi kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab, kita beri minum. Ashraba, kita tambah alif. Ashraba ni ubah. Ashraba yushribu. Ana ushribuk. Aku beri kau minum. Tapi kalau aku minum, ana ashrab. Jadi, begitu juga ihsan. Asal kalimat dia hasin dengan nun. Tapi ditambah alif, maka berbuat baik. Okey, secara bahasa di sisi orang Arab, bagi kalimat ihsan mempunyai dua makna. Yang pertama, makna yang pertama bagi kalimat al-ihsan iaitu al-itqan wal-ijadah. Al-itqan wal-ijadah. Al-itqan adalah membuat sesuatu dengan tahap sempurna. Dan apabila dia nak buat satu tahap sempurna tu, dia kena yakin, dia kena buat betul-betul dan lain sebagainya lah, sehingga sesuatu perkara tu jadi itqan, sempurna. Okey. Al-ijadah daripada perkataan jayyid. Sentiasa memperbaiki, sentiasa memperelokkan. Itu kalimat ihsan secara bahasa. Jadi bila kita sebut ihsan je, dia akan masuk sempurna dan baik. Dan dikuatkan lagi dengan dalil daripada Al-Quran, surah As-Sajadah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang memperelokkan dan sempurna. Itqan wal ijadah, ahsana. Sempurna, ni tambah sempurna. Sempurna dan baik, kulla syai'in khalaqahu, setiap sesuatu penciptaan dia. Okey. Kemudian yang kedua, tafaddul wa ziyadah, sesuatu benda yang lebih. Itu al-ihsan. Baik, baik, lebih baik, itu ihsan. Boleh faham Itu secara bahasa. Okey, kemudian secara syarak pula, ini ta'arif secara syarak. Kalau ta'arif Islam secara syarak tadi apa? 3 poin. Kita berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan apa? Islam, syarak. Secara syarak, ta'arif syarak. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita serah diri bulat-bulat kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian, wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Kita mengamalkan segala perkara yang diperintahkan. Kita mentaati. Kemudian wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu ta'arif Islam. Kita berlepas diri dengan syirik. Manakala ini adalah ta'arif al-ihsan. Itqanul amali alladhi yakumu bihil muslim. Itqan ni macam sebut tadi, al-itqan, menyempurnakan, berusaha untuk menyempurnakan setiap amal yang didirikan bagi seorang muslim. Jadi ihsan secara syarak
iaitu seorang Muslim sentiasa berusaha untuk menyempurnakan amal yang setiap dia buat. Dia berusaha setiap amal yang dia lakukan di tahap kesempurnaan di sisi Allah. Kemudian, itu poin yang pertama. Dia berusaha untuk menjadikan satu amal itu sempurna. Kemudian yang kedua, wa badlul juhdi li ijadatihi. Ini nombor 2. Wa badlul juhdi, dan dia berusaha keras. Untuk apa? Li ijadatihi, untuk sentiasa memperbaiki, memperelokkan. Ini kembali kepada amal. Jadi ihsan tu seseorang sentiasa berusaha untuk menyempurnakan amal dan sentiasa berusaha untuk memperelokkan amalnya. Jadi amalnya sentiasa di tahap tingkat yang tertinggi. Sebab tu martabat yang tertinggi adalah martabat al-ihsan. Untuk apa? Liyusbiha ala akmali wajhin. Agar amal tersebut menjadi akmal, yang paling sempurna di sisi Allah. Okay, boleh dapat ya takrif? Siapa boleh ulang? Betul. Takrif bagi ihsan. Dia ada 3 poin, ada 2 poin je. Ayuh. Ila taqra. Israh li. Ha? Siapa yang boleh bagi satu takrif yang cantik sikit lah, sebab saya terjemahkan dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu kan. Okay, kita usaha Al-ihsan secara syarak adalah seseorang Muslim sentiasa berusaha untuk menyempurnakan atau menjadikan amalnya sempurna. Itu poin yang pertama. Dan sentiasa berusaha untuk jadikan amalnya elok, baik, agar amalnya di tahap yang paling sempurna. Liyusbiha ala akmali wajhin. Okey, kemudian setelah kita belajar ta'rif, baru kita belajar rukun dia. Rukun dia lah apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu rukun ihsan an ta'budallah, iaitu engkau beribadah, sembah kepada Allah. Kita sebut ta'budallah ni daripada perkataan apa? Al-ibadah. Apa-apa dalam nas yang disebutkan ibadah ataupun ta'budallah, u'budu, apa-apa kalimat abadah ni semua membawa makna tauhid. Dan lebih khusus tauhid apa? Al-uluhiyah. Okey. Dia bukan makna kita sembah Allah tu kita hanya yakin Allah sebagai Tuhan. Tak, itu tak cukup. Kita sembah Allah tu kita yakin Allah sebagai Tuhan dan kita mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Dan kita meyakini bahawa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang mulia. Itu baru tauhid yang sempurna. Sebab kalau kita yakin Allah sebagai Tuhan sahaja, tapi akhirnya amalan kita tidak ikhlas, maka orang tu bukan muwahhid. Dia yakin Allah yang beri rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur segala sesuatu. Tetapi bila dia sakit, dia pergi jumpa, dia pergi kubur Tok Syekh dan sebagainya, dia pergi pokok lah apa. Itu dah menduakan Allah dalam sifat yang khusus bagi Allah. Okay, jadi anta'budallah, iaitu engkau beribadah, sembah kepada Allah, maka mencakupi semua ibadah. Jadi rukun ihsan adalah semua ibadah. Kita ulang balik Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yadda minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah adalah setiap sesuatu yang Allah suka, Allah cinta dan Allah redha. Baik itu perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Jadi apa-apa dalam nas Allah sebut Allah suka, Allah cinta benda ni, maka itu adalah ibadah. Bila ia ibadah, dia kena ada 2 syarat. Apa dia? Ikhlas dan ittiba'. Jika tak ada 2 syarat ni, maka terbatal lah. Itu tahap iman. Tapi kalau tak ihsan, dia dah ikhlas, ittiba', kemudian dia buat benda tu ka'annaka tarah, seakan-akan dia melihat Allah. Dan dia melakukan setiap ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Dan ini adalah martabatut talab. Martabat yang
diinginkan. Martabat yang diminta, talab. Kemudian jika kita tidak mampu rukun yang pertama, kita pergi ke rukun yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, hu ni kembali kepada Allah, maka ketahuilah fa innahu, iaitu Allah, sesungguhnya Allah yaraka. Allah melihat engkau. Dan ini martabat yang agak bawah sikit daripada martabat yang pertama, iaitu martabatul harb. Martabat dia berlepas diri. Dia tak mampu yang martabat yang diminta, ada buat martabat ni agar dia berlepas diri. Boleh faham ya? InsyaAllah. Okay, kemudian kita masih murajaah bang. Belum masuk. Okey, kemudian seterusnya kita minggu lepas kita dah bahas tentang jenis ihsan, nau'uhu. Tadi dah ta'arif, kemudian rukun, sekarang jenis dia. Dia ada dua jenis ihsan. Yang pertama, ihsanun fi ibadatil khaliq. Kita berbuat ihsan, kita sentiasa kembali kepada ta'arif lah. Sentiasa ingin menyempurnakan sesuatu, menjadikan ia baik dalam bab apa? Ibadatil khaliq. Dalam bab kita beribadah kepada Allah. Manakala yang jenis yang kedua, ihsanun fi hukukil makhluk. Kita berbuat ihsan pada hak-hak makhluk. Yang pertama kepada Allah, Al-Khaliq. Yang kedua kepada makhluk. Okay, kemudian, ihsan kepada Allah ada tiga. Yang pertama, ikhlas, al-mutaba'ah, kemudian at-taqwa dan sabar. Jika kita hadirkan semua ini, kita amalkan, maka kita dah menjadi muhsin di sisi Allah. Seorang yang berbuat ihsan. Selama mana orang tu masih tidak ikhlas kepada Allah, ada bentuk syirik besar pun kecil, maka dia belum muhsin. Selama mana dia masih melakukan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dia belum muhsin. Selama mana dia tidak meningkatkan takwa dia dan sentiasa sabar, dia belum muhsin. Okey? Dan semua ni kita telah bawakan dalil. Berkait dengan al-mutaba'ah ni, mengikuti contoh Nabi SAW. Al-ittiba'. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi contohkan dalam agama ni, kita buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Tapi kalau kita buat sesuatu yang Nabi tak buat dan Nabi mampu nak buat ketika itu tapi Nabi tak buat, maka dia dah jatuh perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan. Dan itulah seburuk-buruk perkara. Okey. Kemudian, bila kita dah ada ikhlas dan mutaba'ah, kita kena ada takwa dan sabar. Ikhlas ni, dalil dia apa? Surah Al-Baqarah ayat 112. Kemudian surah An-Nisa ayat 125. Kemudian surah Luqman ayat 22. Terkait dengan bahawa Allah kaitkan ihsan adalah orang yang mukhlis ataupun muwahhid. Ihsan ni adalah orang yang ikhlas dan mentauhidkan Allah. Kemudian Al-Mutaba'ah pula, dalil dia apa? Surah At-Taubah dan juga surah Al-Mulk. Dua ayat ni Allah menerangkan, ayat Taubah ni Allah menerangkan bagi kemuliaan orang yang mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Surah Taubah ayat 100. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Wajuh dalalah apa? Ini. Dan orang-orang yang mengikuti hum ni siapa? Al-muhajirina wal ansar. Al-muhajirin wal ansar. Para sahabat dari kalangan muhajir dan ansar. Allah puji orang-orang yang mengikuti jejak muhajirin dan ansar dengan apa? Mereka lah orang yang ihsan. Okey, itu dalil bahawa jenis yang pertama kita ihsan kepada Allah
ikhlas dan al-mutaba'ah. Manakala al-muq, Allah Subhanahu wa taala firman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, apa-apa ujian di atas dunia ni untuk apa? Untuk sebagai ujian kepada kita, siapa di antara kita yang paling ihsan amal dia. Yang paling sempurna di sisi Allah amalan dia. Ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad, al-ahsanu amala tu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar, yang paling ikut Nabi SAW. Okey? Jadi saya nak tanya, tapi soalan sensitif sikit lah. Orang yang buat maulid, dia muhsin ke tak? Pelajar jawab sendirilah. Dan lain sebagainya lah. Apa-apa perkara yang kecil maupun yang besar, yang belum dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi lah orang yang paling dekat kepada Allah, dan Nabi adalah pesuruh Allah. Bukankah kita dah bersaksi kepada Allah bahawa Nabi merupakan hamba dan pesuruhnya? Jadi kenapa kita nak beragama kepada Allah tanpa mengikuti pesuruhnya? Dia sangat tidak masuk akal. Tak apa, benda ni baik. Apa salahnya? Sebab tu kita ada kaedah apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Itu satu kaedah yang kita kena terapkan dalam kehidupan kita. Kita tak payah pening-pening. Kalau ada orang buat hujah, benda ni baik, kaedah dia senang. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Lasabakuna tak ada nah. Lasabaku ilaih. Kaedah dia bentuk macam mana? Bunyi dia. Lau kana khairan lasabaku ilaihi. Misalnya, contoh apa? Benda yang bid'ah, yang orang kata baik. Wirid beramai-ramai, doa beramai lah, yang tak ada contohnya lah. Kita ambil perkara yang paling mudah lah, maulid lah. Yang kita nak sebut, majoriti masyarakat kita sambut benda ni. Maulid. Menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Kan? Benda ni tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan benda ni diakui oleh orang yang sambut ni. Kalau kita dah suruh datangkan dalil yang dhaif ke, yang mauduk pun dia tak mampu nak bawa. Sebab tu dia bawa benda yang merepek-merepek yang tak ada kaitan pun dengan maulid. Abu Jahal dilepaskan seksa lah. Nabi puasa Isnin lah, apalah sebagainya. Benda tu tak menunjukkan bahawa Nabi sambut pun. Kalau betul nak sambut maulid Nabi, Isnin, puasa setiap Isnin. Itu betul. Sebagaimana Nabi sebut kan, kenapa aku puasa setiap Isnin? Kerana aku dilahirkan pada hari itu. Tapi mengkhususkan 12 Rabiul Awal sebagai satu waktu yang seakan-akan ia adalah hari yang dinanti-nantikan, seperti mana hari raya, maka itu dah jatuh bid'ah. Tapi dia orang cakap apa? Benda tu baik. Kita zikir lah, kita sebut sirah, kita bagi kaedah ni. Jikalau, kana khairan, misalnya maulid ni, kana, ia adalah khairan, baik, nescaya orang yang paling mulia, kuntum khaira ummatin, iaitu para sahabat, lasabaku ilaih. Mereka dah buat dia dulu. Senang je. Tapi orang sebut, okey, macam kereta, mikrofon, apa sebagainya, tu macam mana pula? Kita sebut, yang kita sebut khairan ni adalah bab dini, agama. Manakala dunia, antum a'lam bi umuri dunyakum. Okey? Kalaulah maulid tu baik, nescaya mereka para salafus salih, orang-orang yang terdahulu, telah sabaku, telah mendahului kepadanya. Tapi buktinya mereka tak buat. Jadi benda tu tidak baik semestinya. Nak taruh zikir lah, apalah apa, tapi kalau engkau dah setapkan satu waktu, dan ia waktu yang dinantikan oleh kaum muslimin seakan-akan hari raya, maka itu dah jatuh benda yang paling buruk. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Naam.
Rasulullah, dia sambut kelahiran Nabi dia lah kan. Adakah itu Boleh. ada nas dalam agama dia? Dan sikit maulid ni dia ambil dari Islam ni. Ada pertanyaan. Ada terdapat Nabi SAW, sebahagian ahlul kitab, dia menyambut juga hari kelahiran bagi Nabi mereka. Dan itu sahih. Seperti hari yang disambut sebentar lagi hari. Bila? Ke dah lepas dah? Dah lepas Hari kelahiran Nabi Isa dikatakan. Adakah mereka mempunyai dalil? Jawapan dia, ada dalil ke tak dalil tak tentu. Tak penting lah. Yang penting kita ni. Adakah kita buat ada dalil ke tidak? Tapi kalau kita nak kaitkan bahawa yang mereka sabut ni seakan-akan meniru mereka, kemungkinan sebagaimana Nabi SAW sabdakan, kita ni akan ikut ahlul kitab. Shibran bi shibrin. Zira'an bi zira'in. Hatta orang-orang ahlul kitab tu masuk lubang biawak pun kita akan masuk. Itu cara pakaian, cara kita perayaan, semua kita akan ikut mereka. Okey? Jadi kita kena hindari benda ni. Sebab tu orang yang muhsin kepada Allah, dia sentiasa nak ahsana amala. Ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik, sempurnanya amalan di sisi Allah adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian yang ketiga seterusnya at-taqwa dan sabar. Dalilnya surah Yusuf ayat 90, surah Al-Hajj dan surah Yusuf ni tentang sabar. Surah Al-Hajj tentang taqwa. Manakala surah Hud, surah Yusuf ni Allah gabungkan taqwa dan sabar. So, manakala surah Al-Hajj tentang taqwa, surah Hud tentang sabar. Allah kaitkan sifat dua ni adalah sifat orang yang muhsinin. Okey, kemudian kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Pada pukul 11 suku. Yang kedua, ihsanun fi hukukil makhluk. Jenis ihsan yang pertama, kita melakukan ihsan kepada Allah. Jenis yang kedua, kita melakukan ihsan kepada hak-hak. Hukuk ni jamak kepada hak. Hak-hak bagi makhluk. Makhluk ni mencakupi semualah. Manusia ataupun haiwan. Dan ia ada dalilnya. Okay, bagaimana bentuk kita nak ihsan kepada makhluk? Wahuwa, iaitu badlu naf'i wa daf'i syarri lahum. Yang pertama, bagaimana kita nak ihsan kepada makhluk? Kita badlun naf'i. Kita berusaha untuk beri manfaat. Beri kemudahan, beri kesenangan, wa daf'u syarri, dan menjauhkan keburukan. Lahum, bagi makhluk. Kita beri manfaat dan kita jauhkan mudarat bagi mereka dari sisi apa? Nahiyati dini wa dunyawi. Dari sisi agama, dini, dan juga dunia. Jadi ihsan kita kepada makhluk adalah kita sentiasa berusaha untuk beri manfaat dan sentiasa berusaha untuk jauhkan mudarat bagi makhluk ni dari sisi agama dan juga dunia. Ihsannya, misalnya ihsannya kita kepada anak kita, kita ajar dia solat. Kita cakap jauhi syirik. Itu beri manfaat dan jauhkan mudarat. Itu bab dini. Manakala dunia, belajar elok-elok. Bawa kereta elok-elok. Dan lain sebagainya lah. Itu min nahiyati dunia. Duniawi. Boleh faham Okey, kita ambil satu-satu. Perkataan ihsan yang Allah kaitkan dalam nas untuk kita memperlakukan kepada makhluk. Okey, yang pertama, al-ihsanu. Okey, ini jenis ihsan yang kedua. Ihsanun fi hukukil makhluk.
Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Jenis ihsan yang kedua iaitu melakukan ihsan kepada makhluk ada 5 jenis. Tadi melakukan ihsan kepada Allah ada berapa jenis? 3 ya akhi. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Yang ketiga, at-taqwa was sabar. Kemudian yang kedua, al-ihsan kepada makhluk, iaitu kita sentiasa berusaha mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat dari sisi dunia maupun dari sisi agama maupun dunia. Okey, jenisnya ada 5. Yang pertama, al-ihsan ilal walidain. Ini adalah ihsan kepada makhluk yang paling tinggi sekali. Makhluk yang paling tinggi yang Allah perintahkan kita untuk melakukan ihsan, yang paling utama siapa? Al-walidain. Kedua ibu bapa kita. Jadi, makhluk yang pertama yang harus kita sentiasa usaha berikan manfaat agama dan dunia, makhluk pertama yang sentiasa kita usaha untuk jauhkan dia mudarat agama dan dunia siapa? Kedua ibu bapa kita. Ada, dan saking pentingnya ni, Allah ulang sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. 6 ayat Allah terangkan semua apa? Dan kepada kedua ibu bapa, lakukanlah ihsan. Kepada kedua, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Jom kita ambil satu-satu ayat dia. Yang pertama, surah Al-Baqarah, ayat 83. Dalil agar kita berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa ada 6. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 83. Tak apa. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika mana Allah mengambil mithaq, perjanjian kepada Bani Israel, dan benda ni pun bukan sekadar umat Nabi Muhammad, bahkan umat-umat yang terdahulu pun Allah dah wasiatkan agar kepada kedua orang tua agar berlaku ihsan. Surah Al-Baqarah ayat 83 ni Allah terangkan bahawa perjanjian antara Allah yang Allah tetapkan kepada Bani Israel, yang pertama apa? La ta'buduna illallah. Janganlah engkau sembah selain Allah. Ini apa? Tauhid. Sebab tauhid adalah asas agama. Kemudian bawah tauhid apa? Setelah kita melakukan hak Allah, iaitu kita mentauhidkan Allah, hak makhluk yang pertama apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, engkau melakukan ihsan. Kemudian seterusnya surah Al-An'am ayat 151. Surah Al-An'am ayat 151. Okay. Allah SWT berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, ta'alau, marilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa yang telah Allah haramkan ke atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah. Yang tadi Allah suruh la ta'budu illallah kan, jangan kau sembah selain Allah. Yang ni Allah halang ataupun Allah larang bagi kata lawan tauhid, iaitu syirik.
janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian wabil walidaini ihsana. Allah nak selit juga. Dan kepada kedua orang tua berlakulah baik. Dengan apa? Tadilah badlun naf'i dan mendatangkan manfaat dan jauhkan mudarat. Badlun naf'i wa daf'u syarr. Dunia, apatah lagi akhirat. Kemudian seterusnya Al-Ankabut, An-Nisa. Sorry, dia macam ni. Al-Baqarah dulu, lepas tu An-Nisa, lepas tu Al-An'am, Al-Isra' kalau ikut turutan surah. Kemudian An-Nisa 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang ni perintah dua, tauhid dan syirik. Wa'budullah, tauhidkanlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kau menyekutukan Allah. Yang pertama tadi, Allah suruh kita hanya ibadah kepada Allah. Kemudian wasiat yang kedua, janganlah kau menyekutukan Allah. Yang ayat yang ini Allah sambut, Allah cantumkan dua-dua. Hanya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Dan seterusnya. Al-Isra ayat 23, Al-Ankabut ayat 8 dan Al-Ahqaf ayat 15. Kita boleh buka ayat ni, khususnya surah Al-Isra ayat 23. Cuba buka. Surah Al-Isra ayat 23. Allah menerangkan bagaimana sikap seorang yang muhsin kepada kedua ibu bapanya, dia kena buat apa. Surah Al-Isra ayat 23. Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sebut lagi tauhid. Sedangkan Allah sebenarnya nak cerita tentang ihsan kepada kedua orang tua, tapi Allah nak sebut pentingnya benda ni, dia bawa tauhid. Apa-apa perintah untuk kita buat baik, ihsan kepada orang tua, Allah akan selangkan dengan tauhid. Nak menunjukkan, okay, kau settlekan hak Allah, kemudian hak makhluk yang pertama siapa? Kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua pelakukanlah ihsan. Bagaimana? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin. Jangan pernah kita sebut uff. Uff adalah perkataan yang paling rendah sekali. Di sisi orang Arab, bukan kita cakap, kalau tak cakap uff, cakap ah. Uff pun tak boleh, apa lagi ah. Apa lagi kita bentak, apa lagi kita marah. Allah nak bagi uff ni perkataan yang paling sikit uff. Mungkin uff ni macam kita mengeluh. Itu pun Allah cakap la takul lahuma. Allah larang kita. Allah Rabbul Alamin, pencipta kita, perintahkan jangan kau katakan uff kepada kedua orang tua. Begitu sekali Allah nak suruh kita jadi orang yang muhsin kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan kau bentak dia. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang karim, perkataan yang mulia, yang baik, yang tak pernah menggoreskan hati mereka. Itu surah Al-Isra ayat 23. Okay, surah Al-Ahqaf ayat 15. Cuba buka. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa Allah perintahkan kita untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tua? Allah beritahu sebab. Allah SWT berfirman surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insan wa bil walidaini ihsana, dan telah kami wasiatkan, kami perintahkan, kami tetapkan kepada semua insan untuk apa? Wa biwalidayhi ihsana.
untuk kepada kedua orang tuanya perlakukan ihsan. Jangan kata uf, jangan bentak, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia yang menyenangkan hati dia. Sebab apa? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha. Seorang ibu tu telah mengandung kita seorang anak dengan penuh keluh kesah, kurha. Allah pun sebut benda tu susah. Allah Rabbul Alamin, pencipta kita pun sebut mengandung tu adalah perkara yang sangat susah. Kita nak menafikan benda tersebut. Kemudian bukan setakat itu, wa wada'at kurha. Dan dia melahirkan pun dalam keadaan yang susah. Pengorbanan seorang ibu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia mengandung serta dia menyusukan dalam masa apa? 30 syahra, 2 tahun. Dalam mengandung berat, sakit, melahirkan pun sakit. Lepas tu belum boleh relax lagi, nak kena menyusukan lagi. Itulah pengorbanan seorang ibu. Jadi, jika tak ada ibu dan bapa kita, kita tak mungkin wujud dekat atas muka bumi ni. Sebab tu Allah SWT dah tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Dan jika kita lakukan benda ni, maka kita akan sempurnalah kehidupan kita menjadi orang muhsin. Okey, jom seterusnya. Yang kedua, al-ihsan lidhi qurba wal yatama wal masakin wal jar wal zawjah. Kemudian seterusnya kita melakukan ihsan kepada siapa? Al-ihsanu lidhawil qurba, kepada kaum kerabat. Orang yang ada darah, ada pertalian darah dengan kita. Pakcik, makcik, sepupu, adik-beradik. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Saghirun, as-saghir man mata abuhu wa huwa saghir. Yatim adalah man mata abuhu wa huwa saghir. Siapa yang mati bapanya dalam keadaan dia masih kecil. Tak balik lagi. Tak mampu nak cari nafkah lagi. Bapa ya, bukan mak. Kalau mak tu istilah Melayu apa? Piatu. Tapi dia tak masuk dalam bab ni. Sebab apa? Dia kekurangan kasih sayang seorang bapa tu. Kita kena melakukan ihsan kepada orang ni. Kemudian wal masakin. Orang-orang miskin. Bila sebut miskin, masuk juga orang fakir. Bila sebut fakir, masuk juga orang miskin. Tapi kalau disebut keduanya, maka ada perbezaan. Wal jar, ini penting. Dan kepada jiran. Kita kena melakukan ihsan. Bagaimana? Badlun naf'i wa daf'u syar. Berusaha untuk mendatangkan manfaat dan berusaha untuk menghilangkan mudarat kepada jiran kita, baik nahiyati dini ataupun dunia. Misalnya jiran sebelah kan. Kalau badlun naf'i min nahiyati dini, kita kena buat apa? Kita datangkan manfaat untuk kita dakwah. Kita ajak, jom ikut tadabbur. Misalnya lah. Kemudian yang terakhir, kepada zaujah. Kepada isteri. Nabi sebut apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, wahai lelaki, sempurna-sempurna yang kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya. Dan Nabi sebut apa? Nabi dengan bangga ni sebut apa? Bukan bangga sombong. Nabi beritahu agar orang lelaki ni jangan terlalu bangga kalau dia jahat dengan isteri. Dan aku adalah orang yang paling mulia, yang paling baik kepada isteri aku. Kan, kadang masyarakat kita ni, bila kawan dia telefon, oi, apa khabar? Macam mana semua? Boleh berbual berapa, nak dekat setengah jam, tak ada hal. Tiba isteri call, belum angkat. Aduh, nak apa pula ni? Betul tak? Itu cakap, okey. Lepas tu tutup. Dia kena belajar ihsan. Jadi, okey, fakir dan miskin. Fakir ni, kalau disertakan dengan miskin, dia lebih teruk daripada miskin. Kalau miskin ni, dia mempunyai pendapatan tetap, tapi tak cukup. Tapi fakir ni, dia tak ada pendapatan pun. Dan dia memang tak cukup lah. Pendapatan dia kadang ada, kadang tak ada. Tapi miskin dia ada. Misalnya gaji dia
1,000 ke 1,500, tapi dia punya pengeluaran dia lebih daripada itu, maka dia kategori orang miskin. Kemudian zaujah. Okey, dalil dia apa? Surah An-Nisa tadi. Surah An-Nisa ayat 36. Allah SWT berfirman, surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. First sekali, wa bil walidain ihsana. Allah sebut wabil walidaini ihsana. Allah kedepankan ihsan ni khusus untuk walidain ni pun menunjukkan kemuliaan kedua orang tua. Sebab kalau fikir secara logik pun Allah boleh habiskan dulu wabil walidaini, kemudian siapa? Wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub wa sahibu bil jambi wa bin sabil wa malakat aymanuhum bil ihsan. Betul tak? Allah akhirkan ihsan tu dulu. Tapi Allah kedepankan ihsan untuk orang tua, baru Allah sebut orang seterusnya. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Okay, kemudian ihsan yang seterusnya adalah al-ihsanu ila umumin nas. Al-ihsanu ila umumin nas. Ni baru masuk kita punya kawan. Kita punya apa lagi? Kita punya makwa-pakwa. Na'udzubillah, tak boleh lah. Haram. Setelah ni, hak-hak ni barulah masuk manusia secara umumnya. Kita jumpa orang kat jalan, orang kafir ataupun orang Islam, orang kafir atau orang mubtadi', orang bid'ah ke apa, kita kena melakukan ihsan juga. Dalil dia apa? Surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83. Zaujah ni, dia sebenarnya ada lagi pembahasan. Ihsan ketika kita bermuamalah, ihsan kita ketika talak, ihsan ketika selepas talak, ihsan ketika kita bayar diat dan sebagainya, banyak dalil dia. Tapi kalau saya rasa bahas satu-satu, rasa tak sempat dah. Tapi zaujah ni ada khusus juga. Perbahasan al-ihsanu ila zaujah, kepada isteri. Okay, surah Al-Baqarah ayat 83. Allah SWT berfirman, kita ambil wajhu dalalah dia, wa qulu lin-nasi husna. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Okay, yang terakhir, wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada mana-mana manusia pun secara umum, yang kafir ke, mubtadi' ke, musyrik ke, apa ke, dengan perkataan yang husna, baik. Itu cara kita melakukan ihsan kepada makhluk secara umumnya. Kemudian begitu juga surah Al-Qasas ayat 77. Dalil agar kita diperintahkan untuk ihsan kepada manusia secara umumnya. Al-Qasas ayat 77. Allah SWT berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tu wajhu dalalah dia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin. Ulama tafsir menerangkan wa ahsin di sini, ahsin kepada semua manusia. Okey, kemudian seterusnya al-ihsanu yang keempat, jenis yang keempat, al-ihsanu ilal musiin. Kita memperlakukan ihsan kepada orang yang memperlakukan buruk kepada kita. Itu pun ada perintahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dia surah Al-Imran ayat 134.
Surah Ali Imran ayat 134. Wajhu dalalah dia apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka tu siapa? Al muhsinin. Sebab tu wallahu yuhibbul muhsinin. Okay, yang terakhir, al ihsanu ilal hayawan. Pun kita kena berlaku ihsan kepada haiwan. Dalil dia hadis riwayat Muslim nombor 3615. Hadis riwayat Muslim nombor 3615. Okay. An Shaddad bin Aus qal tintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya baca terjemahan dia terus. Daripada seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus, dia berkata, dua perkara yang selalu aku ingat dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik, ihsan terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, iaitu cara ihsan. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah haiwan sembelihanmu. Itu sempurnanya agama kita. Dengan haiwan pun yang tidak ada akal pun diperintahkan untuk berlaku ihsan. Kemudian kita habiskan. Kita habiskan martabat. Okey, jadi jenis ihsan ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ihsan kepada Khalik, iaitu Allah. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Khalik ada tiga. Bagaimana? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, al-mutaba'ah, mengikut sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, at-taqwa dan sabar. Manakala ihsan kepada makhluk, yang pertama, ihsan kepada walidain. Kemudian ihsan kepada zil kurba, yatama, masakin, zaujah, jar. Kemudian yang seterusnya ihsan kepada umum manusia secara umum ya. Kemudian yang keempat, kita ihsan kepada orang yang buat buruk kepada kita. Tetap diperintahkan untuk melakukan ihsan. Sebab tu ihsan ni martabat yang tertinggi. Memang sulit, memang susah untuk kita raih. Kemudian seterusnya ihsan kepada haiwan. Okey, yang seterusnya martabat ihsan. Martabatuhu. Martabatuhu, martabat ihsan. Yang pertama, martabatul muraqabati wal musyahadati wal khawfi wal khasyati minallah. Martabat yang pertama, martabat al-muraqabah. Muraqabah ni apa? Sentiasa rasa diawasi. Muraqabah. Kemudian musyahadah. Rasa sentiasa diawasi dan rasa sentiasa melihat Allah dalam melakukan setiap ibadah. Muraqabah sentiasa diawasi. Musyahadah dia yang seakan-akan melihat. Wal khauf, takut. Wal khasyah, tingkatan tinggi daripada khauf. Khauf, takut secara umum. Khasyah ni lebih ada satu perkara yang kita lebih takut. Itu khasyah, dia lebih tinggi daripada khauf. Kepada siapa? Minallah, kepada Allah. Yang pertama, kita rasa sentiasa diawasi Allah. Kita sentiasa melakukan setiap ibadat seakan-akan kita melihat Allah. Kita takut kepada Allah akan azabnya. Juga kita takut kepada Allah akan siksaannya. Hasil daripada empat perkara ni, kita lakukan bil faraidi. Kita melakukan semua perkara-perkara fardu yang wajib.
Martabat yang pertama, martabat kita rasa muraqabah, diawasi. Musyahadah, kita melihat, seakan-akan melihat Allah. Khauf, kita takut azab dia. Khasyah, kita takut sesaan dia. Dengan itu, kita melakukan semua yang telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah. Al-Fara'id. Daripada perkataan fardu ain. Kemudian, An-Nawafil. Dan juga seorang muhsin yang sentiasa rasa diawasi, melihat Allah, takut akan Allah, dia melakukan semua perkara-perkara sunat. Itu tingkatan muhsin. Dalil dia, hadis riwayat Al-Bukhari 6021. 6021 hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Hadis ni hadis kursi. Anda baca terjemahan dia terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuh wali-wali aku, man adani waliyan, maka aku akan umum perang terhadapnya. Wali di sisi Allah adalah orang yang muhsin. Jadi orang yang muhsin, dia dah sampai derajat wali di sisi Allah. Tak semestinya wali tu nak kena tak pakai baju, isap rokok atas mimbar. Itu wali apa? Wali syaitan. Ni wali Allah, orang yang sentiasa yang melakukan tadi. Ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap makhluk. Sentiasa rasa muraqabah, musyahadah, khauf wal khasyah. Maka mereka adalah wali Allah. Kemudian Allah sambung balik. Maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Okey. Anda baca dia punya Arab dah senang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan menjalankan sesuatu yang telah aku fardukan. Yang pertama. Allah dah perintah kita untuk melakukan benda yang fardu, kita lakukan, maka Allah dah suka kat kita. Itu baru tingkat yang pertama. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Tak cukup cakap dia buat fard. Dia dekatkan diri juga dengan Allah dengan nawafil. Okey. Mana tadi? Wa ma yazalu 'abdi, dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa yataqarrabu ilayya, mendekati kepada aku iaitu Allah bin nawafil, dengan perkara-perkara sunat. Hatta uhibbuhu, sehingga aku cinta kepada dia. Faraid ni Allah dah cinta sebab Allah fardukan benda ni. Tapi cinta yang lebih lagi adalah bila kita datangkan an-nawafil. Maka apa kelebihan dia kita dapat? Allah SWT berfirman, "Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Jika telah Allah dah cinta kita, maka apa yang kita dengar tu Allah akan jaga. Kita akan dengar tadabbur, kita akan dengar ayat Quran, kita akan terjauhi dengan benda-benda yang lara, apalagi benda yang haram. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan kita pun dijaga oleh Allah. Kita melihat perkara-perkara yang halal. Wa yaduhu allati yabtishu bihi biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah, dan tangan kaki dia semua Allah jaga. Tidak buat perkara yang diharamkan Allah, tidak jalan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa in sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta kepadaku, nescaya pasti akan aku makbulkan. Wala in ista'adani la'u'idhannah, dan jika dia minta perlindungan, nescaya aku akan beri perlindungan. Ila akhiril hadis. Boleh baca hadis tu So, hadis riwayat Bukhari 6021. Jadi ketika mana kita datangkan faraid dan nawafil, kita baru sampai tahap mukmin. Tapi bila kita datangkan faraid dan nawafil disertakan dengan muraqabah, musyahadah, khauf wa khasyah, baru kita tahap muhsin. Begitu juga riwayat Ahmad. Mungkin hadis yang sama juga. Okey, hadis yang sama juga. Riwayat Ahmad 24997.
Okey, martabat yang seterusnya iaitu martabatu haya'i minallah. Martabat yang seterusnya martabat perasaan malu kepada Allah. Yang tadi dalam kita mengerjakan apa yang Allah perintah, kita kerjakan dengan kita rasa Allah awasi kita. Kita kerjakan dengan menghadirkan perasaan kita melihat Allah seakan-akan kita takut Allah humban kita dalam neraka. Kita lakukan apa yang Allah fardukan dan kita lakukan juga apa yang disunatkan. Martabat yang seterusnya perasaan malu kepada Allah. Dengan apa? Bitarki kulla ma la ya'ni. Dengan perasaan malu tu mendorong kita untuk meninggalkan bitarki kulla semua perkara yang tidak bermanfaat. Ya'ni ni tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i, apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat. Dari apa? Minal muharramat wal mushtabihat wal makruhat. Martabat seterusnya nombor 2 adalah kita merasa malu kepada Allah dengan meninggalkan setiap perkara, semua perkara yang tidak bermanfaat dari benda-benda yang haram, yang Allah haramkan, benda-benda yang syubhat, yang masih kita tak tahu haram ke halal, itulah syubhat. Kemudian benda-benda yang makruh, yang belum sampai tahap haram. Dalil dia hadis riwayat Tirmizi 2382. 2382. Hadis riwayat Tirmizi. Okey. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya. Dari Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lepas tu para sahabat berkata, Qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami dah malu dah, alhamdulillah. Maksudnya malu apa? Tutup aurat. Malu yang kita faham. Tapi bukan itu maksudnya Nabi SAW. Apa maksudnya? Bukan itu, tapi malulah kepada Allah dengan sebenarnya adalah engkau menjaga kepala dan apa yang kau fahami. Ni. Benda-benda yang syubhat. Kepala kita ni ada apa? Ada mata, ada mulut, ada telinga. Kita jaga benda semua ni. Kemudian, engkau menjaga perut beserta isinya. Perut beserta isinya apa? Halal haram, benda yang syubhat. Dan anggota dia apa? Tangan dan kaki. Kepala ni, kita punya pemikiran, ilmu apanya, otak kita, pendengaran, penglihatan. Manakala perut pula, tangan dan kaki kita jaga. Daripada apa? Muharramat, mushtabihat dan makruhat. Itulah sebenarnya malu kepada Allah. Kemudian, serta mengingati kematian dan segala kemusnahan. Mengingat apa? Akhirat. Sebab tu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Kebanyakan hadis berisi betul. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kerana hari akhirat ni lah yang mendorong seseorang tu untuk capai tahap tertinggi. Dia tahu bahawa hidup dunia ni hanya sementara dan ada hari akhirat yang selamanya. Maka barang siapa yang melakukannya, dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Haqqal haya. Okey, boleh faham ya? Jadi martabat ihsan ada berapa? Ada 2.
Yang pertama, martabat kita rasa diawasi. Martabat kita sentiasa rasa seakan melihat Allah. Martabat kita rasa takut kepada Allah. Dengan apa? Kita melakukan semua yang Allah fardukan dan kita melakukan semua yang disunahkan. Kemudian seterusnya, martabat rasa malu. Dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Bahawa kita jadi husni islamil mar'i. Islam seseorang yang paling tingkat tertinggi. Ihsan. Dan malu yang sebenar-benarnya, malu kepada Allah, kita jaga otak kita dan apa yang terkandung dengannya. Mata, telinga, mulut, daripada perkara apa? Haram, syubhat dan makruh. Dan juga kita jaga perut kita dari benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak berfaedah, dan juga tangan dan kaki kita. Okey. Jazauhu kita ambil minggu depan sebab dah ramai. Balasan bagi orang muhsin insya-Allah kita akan ambil minggu depan. Serta kita akan masuk bab yang seterusnya tentang tanda-tanda hari kiamat insya-Allah. Ada apa-apa pertanyaan tambahan? Okay, jadi inilah tingkatan tertinggi yang harus kita, bukan harus, wajib bagi setiap orang mukmin untuk berusaha meraihnya. Kita sentiasa itqankan amal kita, sentiasa berusaha untuk menjadikan amal kita sempurna, dan juga kita badlu juhdi li ijadatihi, sentiasa berusaha keras untuk membuat amal yang paling terbaik. Kemudian kita sentiasa berusaha untuk sempurna dan buat amal yang terbaik kepada Allah dengan apa? Sentiasa kita jaga ikhlas kita. Kita jaga tauhid kita. Kita jauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian kita jaga sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat. Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa addu 'alaiha bin nawajid. Itu wasiat Nabi kepada kita. Pegang teguhlah kepada sunnah Nabi. Walaupun semua orang buat maulid, kau jangan buat maulid. Teguh. Teguhkan pendirian. Walaupun orang buat tahlil, dia orang-orang jiran, teguhkan pendirian. Dengan apa? Dengan gigi garham. Sebab bila kita gigit dengan gigi garham, itu lebih kuat daripada kita gigit dengan gigi depan. Kemudian dalam kita menjalankan ikhlas dan mutaba'ah ni, kita kena sentiasa jadi orang yang bertakwa dan orang yang sabar. Takwa apa? Ikut perintah imtithal awamirillah wajtinab nawahillah. Kita mengikut perintah Allah, semua yang Allah perintah, dan kita meninggalkan semua yang Allah larang. Sebab tu setiap mukadimah tu saya tak nak kalau fikir macam panjang mukadimah khutbatul hajah tu kan. Tapi sebenarnya isi dia dapat meningkatkan iman kita. Nabi SAW pilih 3 surah tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Semua ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Sebab kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu supaya kita apa? Sentiasa ingat, aku dah jadi orang bertakwa ke belum pada hari ini? Aku nak menerima ilmu Allah ni. Jadi kalau aku tak bertakwa kepada Allah, layakkah aku nak terima cahaya Allah? Sebab apa? Sebab tu kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Waqi'. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Kisah Imam Syafi'i dia mengadu dekat gurunya Waqi' tentang su'il hifzi. Buruknya hafalan dia pada hari itu. Dia datang ke guru dia Waqi', wahai guruku, kenapa hari ini aku susah nak hafal? Sebab Imam Syafi'i punya otak ni, dia kalau buka kitab tu, dia kena tutup sebelah. Tangan dia kena tutup page sebelah ni. Sebab kalau dia buka, dia akan tiba-tiba nak terhafal yang sebelah ni. Jadi bercelaru. Dia kena tutup, dia hafal dulu, baru dia boleh buka. Sebab tu dalam umur yang sangat kecil, dia dah hafal Muwatta' Imam Malik. Kan? Tiba pada satu hari, dia mengadu kepada gurunya Waqi', wahai guruku, kenapa hafalan aku ni sangat buruk? Maka guru dia cakap apa? Sesungguhnya ilmu Allah adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan boleh diperolehi oleh orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Itu Imam Syafi'i itu. Diriwayatkan apa yang dia tengok, apa maksiat yang dia tengok, dia terlihat betis seorang wanita. Terlihat. Kain dia tersingkap, lepas tu ternampak betis seorang wanita, terus dia punya hafalan dah kacau.
Kita jangan cakap betis. Allah musta'an. Jadi sebelum kita nak ambil ilmu Allah ni, kita kena ingat tentang takwa. Tak cukup setakat tu, kita kena sabar dan sabar. Dalam kita nak beriman, dalam kita nak beramal soleh, dalam kita nak menyampaikan dakwah. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabar. Sabar dalam amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Okey? Sebab tu, kita kena raih benda ni. Kita kena usaha. Kita kena badlu juhdi. Kalau kita setakat, kita selesa dengan keadaan kita sekarang, kita kadang solat sunat tak solat, witir apatah lagi, dan lain sebagainya, benda-benda yang makruh kita dengar, kita layan, apatah lagi benda yang haram, kita belum sampai tahap lagi muhsin. Yang nanti kita akan tahu jazak dia. Balasan bagi orang-orang yang muhsin. Di dunia Allah dah bagi balasan, apatah lagi di akhirat. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه